Korang boleh imagine tak? Korang bangun pagi, tiba-tiba semua benda hilang. Semua orang yang kau kenal hilang. Semua makhluk-makhluk lain di dalam dunia ini hilang. Hanya tinggal engkau seorang. Keadaan cuaca seperti biasa, keadaan langit seperti biasa, semuanya seperti biasa, kecuali anda adalah satu-satunya makhluk di atas muka bumi ini. Boleh bayangkan tak? Apakah perasaan korang dalam keadaan macam itu? Ada satu makhluk pun yang korang nampak ada di sekeliling korang. Korang tengok tak cerita I'm Legend, lakonan Will Smith tu? At least dia ada anjing. At least dia tahu ada zombie. At least dia tahu ada burung-burung kat luar sana tu yang masih hidup. Ini tak ada. Zero. Itulah yang berlaku pada seorang lelaki yang bernama Javier. Cerita ini mungkin tak baru, mungkin dah lama dah kalau tak silap aku. Dan mungkin ada orang lain dah cerita lagi pasal benda ni. Tetapi aku baru tahu benda ni. Tahniah bagi mereka yang tahu lama tu, tak payah nak bising-bising. Korang pergi minta mak korang cium dahi korang. Jangan anggap semua orang tahu macam korang. Jangan anggap semua orang tahu benda macam korang tahu. Ada je manusia yang tak tahu. Ada je manusia yang tak pernah ambil kisah. Ada je manusia yang baru tahu benda-benda macam ni. So don't be a party pooper lah kan. Kalau tak suka dah ciao. Dan aku rasa tertarik dengan cerita ini. Dan aku ingin berkongsi dengan korang tentang seorang lelaki yang bernama Javier daripada Spanyol ini. Cerita Javier ni bermula pada 13 hari bulan 2. Iaitu hari pertama dia upload video di TikToknya. Dalam video itu, dia menceritakan bahawa dia baru tersedar daripada pingsan ataupun tidur dia, dan dia berada di hospital. Apa yang peliknya dan apa yang menakutkan keadaan adalah Javier tidak jumpa walau seorang pun di dalam hospital itu. Kosong. Tak ada orang langsung, guys. Menurut video itu, dia menceritakan bahawa dia takut, tak tahu apa nak buat. Dia tak dapat hubungi sesiapa. Dia terpaksa keluar, terpaksa balik ke rumah dia, dan dia jumpa satu benda yang menakutkan. Benda yang sangat-sangat pelik. Tahun pada tarikh pada komputernya itu adalah pada tahun 2027. Sedangkan kita semua tahu dalam keadaan sekarang ini, dalam surat khabar yang ada semua tu menunjukkan tarikh tahun ini adalah tahun 2021. Dan pada Februari lepas bermulalah kisah Javier ini. Di dalam akaun TikToknya, dia upload banyak video menunjukkan bahawa dia keseorangan. Tiada satu makhluk lain yang dia boleh nampak berada di Spanyol. Dia pergi ke sana, ke sini, ke semua tempat-tempat yang indah, ke semua tempat pelancongan. Bandar Spanyol tu yang penuh dengan orang, tak ada satu makhluk pun yang dia boleh nampak. Apa yang memeranjatkan beliau adalah apabila dia mengupload video-video yang berada dekat Spanyol pada ketika itu, ada reply, ada orang komen, ada orang respon dengan mesej dia. Ini bermakna dia actually post something yang boleh diterima oleh orang. Dia tidaklah keseorangan, tetapi dia tidak nampak apa-apa. Dan video yang dia ambil juga kosong. Ianya ibarat macam dia berada di parallel universe, berada di bumi yang sama macam kita ada, tetapi di alam yang lain. Di alam sebalik mata. Itu macam ayah pen dah. Di alam macam alam bunian lah. Maksudnya dia berada dekat sini, tetapi dia tak nampak kita semua. Dia disorok di dalam universe yang sama, dunia yang sama, earth yang sama, tetapi dalam parallel. Jadi benda ni lah yang menakutkan dia. Apa benda yang dia upload, ada je respon. Tak ada masalah. Tetapi dia tidak nampak orang. Dan orang-orang yang komen itu cabar dia. Cabar dia untuk apa? Cabar dia untuk pergi tempat-tempat yang mereka cadangkan. Jadi Javier ni pergi. Dan ternyata tempat yang dia pergi itu, yang disuruh itu, kosong. Ada yang menyatakan bahawa dia mungkin rekod video pada lockdown dan sebagainya. Ada yang menyatakan bahawa Javier actually pergi rekod awal-awal pagi, time orang tak busy dan sebagainya. Tetapi dia respon balik. Dia buat video, dia rekod video, pergi dekat jam yang dekat bandar tu. Dan pada ketika itu, jam menunjukkan waktu pukul 5 lebih petang. Memang tengah peak hours. Tetapi apa yang berada di depan mata Javier, apa benda yang video tu nampak, memang ternyata kosong. Dan dia terima cabaran demi cabaran. Dan dia juga melakukan cabaran yang sama, iaitu dia meletakkan barang-barang yang random, keychain, di tempat-tempat yang random bersama koordinat. Dan apabila dia upload video itu, orang awam yang baca koordinat itu, yang dapat koordinat itu, boleh pergi mencari benda itu dan dapat benda itu.
Orang suruh dia masuk restoran, dia pergi masuk. Orang suruh masuk pergi sana, dia pergi sini. Ada orang suruh dia pergi ke Mercedes dealership, dia pergi Mercedes dealership. Dia ambil kunci, dia bawa kunci, dia bawa kereta tu. Dia pergi balai polis. Kalaulah katalah betul lah dia tipu, katalah dia berlakon, apa tempat tu set up dan sebagainya. Tempat tu tempat public tau. Dan dia boleh masuk balai polis, dia boleh masuk kereta peronda. Apa lagi? Orang cabar dia lagi. Dia pergi masuk stadium Valencia. Kalau tak silap aku lah, Valencia kot. Dia boleh masuk stadium tu macam stadium mak bapak dia. Dia boleh masuk shopping mall, memang tak ada orang. Mungkin ada yang cakap bahawa dia dah kau team dengan tempat tu dan sebagainya. Contoh dia dah kau team dengan Nandos. Lepas tu dia pergi kat sana, dia berlakon apa benda semua, orang semua tak ada, dia buat shooting video dan sebagainya. Tetapi takkanlah pekerja Nandos tu tak ada seorang pun yang nampak, yang boleh menyangkal benda tu. Faham tak maksud aku? Pelbagai video yang dikeluarkan. Dia masuk zoo, guys. Korang boleh bayangkan tak? Dia masuk zoo, masuk dekat tempat animal. Animal tak ada. Kat mana orang nak simpan animal? Dan dia masih upload dia punya video dekat TikTok. Yang paling latest adalah 18 jam yang lalu. Maksudnya hari ini jugalah dia upload. Dan setiap tempat yang dia pergi tu adalah tempat yang hotspot, tempat yang bukan sikit-sikit orang, sentiasa ramai orang. Ramai yang kata bahawa macam benda ni lakonan, ramai yang kata bahawa benda ni tipu dan sebagainya. We put it this way lah, aku nak share sebab kita ni manusia biasa yang banyak benda yang kita tak faham. Banyak ilmu yang menjangkau pemikiran kita. Sebagai contoh, ada explanation dari sudut sainsnya, alright? So, daripada sudut efek, daripada sudut perfilman. Sama seperti macam cerita Samsul Yusof, Syafiq Yusof, yang pasal resolusi apa benda tu kan, yang dia masuk kat KL dia buat shot semua kosong, tak ada orang, tak ada kereta dekat KL dan sebagainya. Maksudnya boleh buat shot seperti itu, video seperti itu boleh buat, tetapi ini memerlukan kepakaran yang sangat tinggi. Itu satu. Mungkin dia kaya lah, dia boleh upah orang, dia boleh edit apa benda semualah. Tapi tak ada ke manusia yang boleh menyangkal benda-benda tu semua? Sebab apa benda yang dia buat ini, tempat-tempat yang dia pergi ini, melibatkan orang, melibatkan tempat awam. Dia masuk sekolah, guys. Dia masuk balai bomba. Takkanlah semua balai bomba tu boleh kau team dengan dia. Sekolah, sebesar-besar sekolah rendah ke sekolah menengah aku tak tahu, tapi punyalah beramai budak-budak sekolah kat situ. Takkan ada orang tak boleh nak nafikan, takkan ada orang tak boleh nak link. Aku nampak actually dia tu tengah buat video pada hari tu, dia datang, dia edit semua. Tak ada orang. Masalahnya daripada bulan 2 dia upload sampai sekarang bulan 7 bulan 8, tak ada manusia pun yang boleh menyangkal apa benda yang dia buat. Separuh aku punya pendapat, aku akan rasa macam dia tu macam hoax lah, macam tipu, edit semua. Dan lagi separuh diri aku ni, aku yakin yang dia tu berada di parallel universe. Aku yakin yang benda yang dia buat tu real, dan dia adalah keadaan, dan dia adalah manusia yang sedang berseorangan di alam yang dia sedang hidup sekarang. Dan ada kaitan, kemungkinan ada kaitan yang sangat jelas antara 2027 dengan 2021. Ini ibarat satu dunia, satu alam, satu universe yang sama pada ketika itu, dan tiba-tiba ada dunia lain di sebalik keadaan itu yang membuatkan benda ni berlaku. Terfikir sejenak tentang perasaan dia. Kalau kita berada di tempat dia, kalau kita berada di tempat manusia yang seperti ini, yang dalam keadaan yang tiba-tiba tinggal berseorangan di atas muka bumi ini, apa kita rasa? Kita pergi airport, Mamat ni, Javier ni pergi airport, tempat yang sangat-sangat busy. Tak kira lah, walaupun ada COVID, airport itu adalah tempat yang paling korang tak boleh nak kosongkan, korang tahu tak? Dengan staffnya lagi satu hal, dengan sentiasa ada tukang cuci, tukang sapu akan sentiasa ada, tetapi tidak nampak walaupun seekor burung, seekor makhluk lain selain daripada Javier ini di dalam video ini. Kita boleh keluarkan segala penjelasan, kita boleh keluarkan segala explanation tentang macam mana dia buat video tu sebagainya, but kita juga tidak boleh nafikan tentang the other half, iaitu the reality of this video, the reality of Javier punya story, di mana ada benda dalam dunia ni yang kita tidak faham dan kita tidak boleh explain secara logik yang menggunakan akal fikiran kita. Korang punya pendapat bagaimana pula? Apa yang korang rasa? Aku harap korang boleh kongsi pendapat korang mengenai video ini. Korang boleh kongsi pendapat korang tentang cerita Javier ini. Korang boleh explain dekat ruangan komen, dan kita berbincang secara ilmiah. Kita berbincang macam mana dia buat, apa tujuan dia buat, apa yang dia dapat,
dan sebagainya. Thank you so much guys for watching. See you guys on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.